Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua warga Jiranita dan semua yang berada dalam majlis ilmu ni, insya-Allah, alhamdulillah. Pertama sekali saya panjatkan kesyukuran kerana kita masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah untuk sama-sama mendekati majlis ilmu. Kerana untuk menghadirkan diri dalam majlis ilmu ni Allah pilih. Betul tak? Bukan kita rada dengan dalam keadaan memang kita nak, tapi kecenderungan untuk Allah adakan kita dalam majlis ilmu tu memang pilihan Allah. Jadi bersyukur sangat-sangat Allah pilih kita. Okay, walaupun ini sekadar perkongsian daripada hamba Allah yang banyak kekurangannya juga, tapi bab kata Sayyidina Ali, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah pengisian yang disampaikan. Saya harap sepanjang perkongsian yang saya sampaikan pada hari ini mendapat banyak manfaat dan input yang boleh diguna pakai oleh semua ibu-ibu, termasuklah saya sendiri, kerana dalam penyampaian ini saya pun sama sekali menasihati diri saya yang lemah ini untuk sama-sama mengimprovekan diri menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kita semua, insya-Allah. Okey, jadi perkongsian kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin berkongsikan tentang satu perkongsian daripada firman Allah Ta'ala yang cukup menarik, yang mana dalam perkongsian ini dia sangat ayat ini sangat berkait rapat tentang tahap yang akan kita pergi, iaitu tahap yang kedua berkaitan dengan anak-anak kita. Okey, Allah tekankan dalam surah An-Nur, surah An-Nur, betul? Surah An-Nur ayat 58 hingga 59. Di mana dalam ayat 58 ini, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, iaitu sembahyang subuh ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari dan sesudah sembahyang isyak. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa di antaramu dan tidak pula antara mereka dari yang 3 waktu itu. Mereka melayani kamu. Sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksud 3 waktu yang biasanya di waktu-waktu itu badan banyak terbuka. Ini khusus kepada kita dan anak-anak kita, hubung kait yang kita nak kait. Apa yang saya nak kaitkan dengan ayat ini dia sangat berkait rapat tentang tahap kita yang seterusnya. Oleh sebab itu Allah melarang budak-budak dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke bilik tidur orang dewasa tanpa izin pada waktu-waktu tersebut. Perasan tak? Perkara ini banyak kita tak cakna. Banyak kita tak ambil satu benda yang perlu dititik beratkan. Sebab kita anggap bila anak masuk ke dalam tempat privasi kita tu sebagai satu benda yang biasa. Tapi sebenarnya Allah telah tegur dalam surah An-Nur ayat 58 dan 59. Maksud tidak berdosa kalau mereka tidak dicegah masuk tanpa izin dan tidak pula mereka berdosa kalau masuk tanpa meminta izin. Nanti pada tahap yang kedua saya akan terangkan lebih detail lagi berkaitan penerangan ayat yang Allah terangkan melalui surah An-Nur ayat 58 dan 59 pula. Kita tengok pengertian dia. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, jadi jelas dekat sini menunjukkan bahawa Allah sangat menjaga konsep seksualiti. Seksualiti kita dengan anak-anak kita apatah lagi. Sampai kan Allah tekankan nak masuk benda melibatkan bilik bilik yang kita rasa anak-anak kita boleh larang masuk saja, itu sebenarnya ada keizinan yang perlu Allah tekankan dalam surah An-Nur ayat 58 dan 59. Jadi benda ni sebenarnya perlu kita cakna dan perlu kita didik anak kita dengan penerapan nilai Islam yang cukup cantik ini supaya anak kita terdidik menjadi anak yang soleh-soleha berpandukan seranan yang Allah kasih ini, insya-Allah. Okey, sebelum kita pergi kepada tahap kedua ini, sukalah saya nak berkongsi kepada semua tentang persoalan-persoalan yang saya dapat luar daripada sesi kita yang lepas. Kerana ada saya mendapat PM personal, private message daripada kawan-kawan Jiranita kita berkaitan beberapa soalan. Dia nak utarakan ketika live, segan. Okey, tak apa, saya mengalukan dan saya meraihkan. Alhamdulillah. Jadi di antara soalan-soalan yang diberikan, yang pertama, bagaimana kalau anak manja dengan bapanya? Okey, sebab ibunya risau.
Berkaitan satu isunya tentang bagaimana, sebab saya tekankan tentang private part, betul tak? Ada 5 private part yang perlu kita tekankan dan perlu kita didik anak kita supaya menjaganya dengan sebaiknya. Okey, iaitu mulut, pinggang, punggung, faraj atau zakar dan dada, bahagian dada. Jadi ibu ini menjadi kegusaran dia bila mana anaknya rapat dengan ayah. Boleh tak anak ni rapat dengan ayah? Ibu-ibu kena jelas. Okay, apa yang saya terangkan lepas, benda didikan yang perlu diajar daripada awal. Kerana kita sedia maklum, didik ayah memang memainkan peranan dalam pendidikan anak-anak. Okay, ayah sangat memainkan peranan. Kasih sayang dia sangat mencorak dan membentuk peribadi anak-anak. Jadi ayah ini perlu sangat-sangat dia yang yakinkan, perlu sangat-sangat kasih sayangnya diterapkan lagi-lagi kepada anak perempuan. Untuk tujuan apa? Sebab tujuan dia point of reference. Anak-anak dapat melihat bagaimana dilihat lelaki lain sebagai satu simbolik bahawa bila mana anak perempuan dia rapat dengan ayah dia dapat satu reference rujukan yang kasih sayang seorang lelaki lebih tak hebat seperti ayah dia. Jadi perlu pastikan anak-anak perempuan ni kena close dengan ayah. Jadi apa kaitan dengan hubungan private part tu? Private part tu adalah suatu pendedahan awal kepada anak-anak sekiranya dia didatangi orang ataupun orang dalaman kita sekalipun yang menyentuh private part itu. Walaupun ayah. Tak boleh ayah menyentuh? Pastinya memang tidak boleh. Kalau manja anak dengan ayah pun pasti berbatas walaupun diberi ciuman dan pelukan. Jelas ya ibu-ibu ya? Jadi kena pastikan bahawa private part diberi pendedahan kepada anak-anak supaya ayah pun jelas. Ayah pun jelas dalam memberi kasih sayang kepada anak-anak, dia wajar kena menjaga private part anak-anak ni supaya anak-anak alert bahawa private part ni benda yang penting untuk dijaga hingga ke besar. Okey? Jadi jelas ya? Baik, yang kedua, bagaimana pula soalan yang kedua, ada ibu ni menyatakan bagaimana pula memastikan diri ni sentiasa bersedia menghadapi kerenah dan ragam anak ketika diri sendiri penat dengan pekerjaan. Ini soalan yang sama saya juga alami dan saya pasti ibu-ibu pun sama juga melaluinya. Okey, sebab apa? Sebab kita ibu yang berkerjaya. Ibu lagi-lagi menghadap kerja work from home, kan? Jadi tekanan, bebanan pasti kita alami, kita tak boleh nafikan. Okey, ibu-ibu pertama sekali ibu-ibu kena sayang diri. You have to self control yourself first. Sebab benda ini melibatkan diri kita, cara didikan kita melibatkan anak-anak. Jadi bagaimana cara kita bercakap, cara kita melontarkan kata-kata ketika kita penat, kita sedar, kita kena pasti dulu, kita penat tak sewaktu kita menghadap anak-anak. Bila kita kenal pasti kita penat, kita ada keberangkalian untuk mencetuskan emosi atau mencetuskan perkataan yang tak sedap didengar, perlu ibu-ibu pastikan diri sendiri, ibu-ibu relaxkan. Tenangkan diri sendiri dan hargai yourself. Hargai diri sendiri. Appreciate yourself. Dengan cara macam mana? Wujudkan me time. Tapi kalau dah penat balik kerja nak wujudkan me time macam mana? Ada banyak cara. Contohnya, pastikan waktu ibu-ibu nak laksanakan me time tu untuk, walaupun me time tu janganlah orang kata peruntukkan masa sehingga terus mengabaikan anak-anak. Tidak. Cukup, kadang-kadang me time tu cukup dalam masa setengah jam, 15 minit pun tak apa. Maksudnya ibu-ibu riliskan stres tu sekejap untuk memastikan ibu-ibu siap dari segi bentuk, dari segi emosi dan mental dan fizikal bila menghadap anak-anak. Sebab kita tak boleh jangka apa yang akan kita keluarkan daripada kata-kata kita. Kita tak boleh jangka apa perbuatan yang akan kita reflect daripada keadaan kepenatan kita. Jadi bila kita sedar kita penat, pastikan kita duduk dalam keadaan tenang dahulu dan kita menenangkan diri kita dahulu. Iaitu dengan me time, dan maklum kepada suami. Kerjasama dalam rumah tangga pastinya mendidik anak tu perlukan kerjasama suami isteri. Okay, berkomunikasi dengan suami, abang saya perlukan beberapa tempoh masa, saya penat. Jadi saya mengharapkan abang tengok kerja anak, saya perlukan masa untuk saya bersiap, untuk saya pastikan emosi dan mental saya siap untuk menghadap anak-anak.
Ataupun kalau tak ada, mungkin saya faham ada juga ibu yang suaminya bekerja jauh, betul? PJJ. Jadi bagaimana kaedahnya? Fahamkan anak-anak juga. Macam kalau anak kecil. Jadi kat sini sebenarnya ibu-ibu kena pandai manage emosi. Kawal emosi, manage emosi supaya ibu-ibu tahu apa pendekatan, apa cara untuk mencari titik point untuk ibu-ibu pastikan ibu-ibu ada benda yang boleh release. Contohnya dengan ibu dengar lagu ke, terpulang bergantung kepada kreativiti dan inisiatif ibu-ibu untuk memastikan ibu-ibu menghadap anak dalam keadaan tenang dan relax. Sebab ibu-ibu penat, tapi dalam masa yang sama anak-anak dia tak sengaja, dia tak ada dalam niat dia sengaja untuk mencari buat kita penat, tapi dalam masa yang sama dia penat tunggu kita, penat rindukan kita. Dan apa yang anak-anak nak sebenarnya adalah attention kita, perhatian kita. Itu saya kehendak dia. Okey, jadi jelas ya. Okey, baik, untuk soalan ini seterusnya kita pergi kepada perkongsian kepada tahap 2. Okey, saya suka nak briefing sikit apa yang kita dapat daripada tahap pertama. Ingat ni, pada tahap pertama kita kenal pasti bahawa tahap pertama adalah tempat semayan. Maksudnya waktu semayan. Daripada 0 hingga 6 tahun adalah waktu semayan. Kita tanamkan dia dengan nilai-nilai murni kan. 3 words magic, terima kasih. Ucapkan terima kasih kalau dapat sesuatu. Ucapkan say sorry kalau buat salah. Ucapkan tolong kalau minta bantuan. Dia amalkan dalam kehidupan. Lepas tu terapkan dari segi sudut taharah, kebersihan. Macam mana yang kecil nak potty training, macam mana cara kencing yang betul, macam mana cara istinja yang betul. Baru kecil lagi, yes, ketika umur inilah kita terapkan. Lepas tu bagaimana pula kita punya nilai kasih sayang pada anak-anak. Selalu tak dicium, selalu tak dipeluk anak tu. Tu pada peringkat 0 hingga 6 tahun sangat penting ditanamkan nilai semayang yang bajanya insya-Allah pada umur tahap kedua ini mula menampakkan hasilnya. Di mana pada umur 7 tahun hingga baligh ini, kalau dalam Islam umur baligh sampai ke peringkat 14 atau 15 tahun. 7 hingga 14 tahun umur tahap 2 ini. Nabi kata apa? Hendaklah kita mendidik mereka dengan arahan, disiplin dan beri tanggungjawab. Bila cakap pasal arahan, disiplin dan beri tanggungjawab, dalam mind kita dah kita cuba rasakan macam satu arahan bentuk macam askar ke? Mesti dengan cara autokratik ke? No. Nabi pun ajar juga macam mana cara yang berhemah, yang ada flow dia, yang ada susunan atur yang cukup cantik yang Islam ajar. Jadi perlu kita tekankan bagaimana bentuk-bentuk yang perlu kita terapkan dalam didikan bagi mengajar anak tahap 2 ini pun menjadi closing yang kita dapat anak yang betul-betul kita boleh harapkan yang dia pergi ke mana pun dia tetap ada jati diri. Kerana pada umur 7 hingga 14 tahun inilah penilaian jati diri anak mula diterapkan, mula dibina. Jati diri anak mula dibina. Pada umur inilah dia mula kenal tentang tanggungjawab, dia mula kenal tentang kasih sayang yang sebenar, dia mula kenal tentang penilaian-penilaian orang sekeliling dia mula kenal sikap-sikap akhlak yang terpuji dan tak terpuji, dan dia mula terapkan bagaimana penerapan 0 hingga 6 tahun tu diserap dan dia mula amalkan dalam kehidupan dia. Jadi pada 7 hingga 14 tahun ni pun konsep yang umur yang sangat penting kita bagi pendidikan. Pendidikan perlu diperjelaskan kepada ibu ayah. Sebab umur 7 hingga 14 tahun ini didikan perlu diiringi dengan rasional akal. Contohnya dinyatakan kenapa tak boleh buat macam ni. Nyatakan sebab. Kenapa ibu tak kasih macam ini? Kenapa ayah tak kasih buat macam ni? Nyatakan sebab. Sebab umur 7 hingga 14 ini dia dah boleh berfikir. Melarang aja, bagi cakap jangan seumur tapi tak tahu kenapa. Tak bagi alasan kenapa. Tak bagi rasional akal kenapa. Tak bagi solusinya macam mana. Pada 7 hingga 14 tahun inilah kita terapkan penilaian konsep dari segi penerapan kenapa kena buat macam ni, sebab apa tak boleh buat macam ni, apa solusi terbaik untuk kita bagi pada dia. Okey, itu yang diterapkan pada 7 hingga 14 tahun. Okey.
Di sini kita tekankan, Rasul tekankan pada Rasulullah SAW tekankan dalam usia 7 hingga 14 ni key point dia adalah tentang disiplin dan tanggungjawab. Disiplin dan tanggungjawab kendiri itu sendiri. Kendiri tentang hubungan dengan Tuhan, dengan manusia dan dengan alam. Apa kaitan dia ibu-ibu? Kaitan dia bagaimana, macam saya cakap tadi lah. Ketika umur inilah dia mencorak, membina jati diri untuk dia bawa sampai ke dewasa. Sampai ke dia besar. Sampai dia besar. Sampai dia dah pegang tanggungjawab dia yang sebenarnya. Okay? Bagaimana nilai didikan kita dengan untuk mengajar dia dengan cara dia jalani hidup dengan bertuhan. Konsep solat, konsep puasa, disiplin. Disiplin ni satu peraturan yang kita ajar dan terap pada dia. Tetapi dalam masa yang sama, kita mengajar anak, kita didik anak, dalam masa yang sama diri kita pun kena ada nilai terapan yang diberikan. Jangan ngarah anak tetapi dalam masa yang sama kita tak memberi contoh yang terbaik. Ajar anak suruh solat berjemaah tapi dalam masa yang sama dia melihat ibu ayah dia tak solat berjemaah, kenapa dia suruh solat berjemaah? Terapan untuk didik anak adalah melalui suri teladan yang dicontohi oleh anak-anak, iaitu ibu ayah itu sendiri. Jadi penting untuk ibu ayah tekankan bagaimana pelaksanaan solat. Nabi cakap kan, dengan solat Nabi kata umur 7 hingga 10 tahun, 7 tahun dah kena didik. Betul? Okay, dikatakan umur 7 tahun dah kena didik solat. Okay, 7 perintahkan anak-anakmu mengerjakan solat sewaktu ia berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka sesudah mereka mencapai 10 tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur antara mereka. Nabi ajar berperingkat, Nabi tak terus kerah. Ajar anak tak tahu terus pukul, no. Nabi berperingkat 7. Lepas tu Nabi kata tepat 10 tahun kalau tak dibiasakan dengan solat, anak-anak tak boleh lagi melatihkan diri dengan solat, barulah pukul. Tapi cara pukul juga ada caranya. Tidak maksud pukul itu mendera, tidak maksud pukul itu pukul bantai, no. Ada cara yang Nabi ajar supaya penerapan nilai didik itu, nilai hikmah itu diterapkan oleh ibu-ibu. Okey, jadi kita kembali pada tentang solat. Okey, tentang solat, tentang apa lagi yang Nabi dengan Tuhan, puasa, okey, rukun iman, rukun Islam, 5 perkara tu. Bagaimana kita terapkan didik anak-anak konsep dengan Tuhan, disiplin dengan Tuhan. Solat kena awal waktu. Tapi dalam masa yang sama kena pastikan ibu pun solat awal waktu. Jangan didik anak bila kita suruh anak solat, tapi dalam masa yang sama ibu pun suruh solat tapi ibu cakap nantilah kejap, nanti. Anak belajar daripada ibu. Bila anak cakap nanti, bila anak cakap sekejap, jangan salahkan anak-anak. Jadi pastikan bila nak mengajar anak solat, pastikan diri kita pun solat di awal waktu. Dia puasa, penerapan puasa. Ajar anak, didik anak dengan cara ajar puasa. Tapi pastikan solat itu ungguli dulu. Pastikan solat itu perfect dulu. Baru utamakan puasa. Sebab saya perasan didikan anak-anak orang Melayu ni, dia utamakan puasa daripada solat. Betul tak? Tapi sebenarnya salah didikan tu. Kena solat dulu baru puasa. Bila anak-anak dapat laksanakan solat dengan rela hati, dengan suka hati, insya-Allah pekerjaan ibadah-ibadah lain dilaksanakan dengan cukup senang. Jadi pastikan didikan kita dalam konsep solat itu mesti ditekankan. Ditekankan tetapi dalam masa yang sama beri contoh juga untuk anak-anak. Dari segi awal solat, pengambilan wuduk, didikan perlu daripada rumah ibu-ibu. Jangan terlalu mengharapkan cikgu yang memberi. Okay? Silap kita di sini adalah kita menganggap kita hantar anak di sekolah, anak pandai melalui didikan cikgu. No. Silap kita di situ. Stigma kita memikirkan bila anak pergi sekolah, anak dapat ilmu dan anak pandai. No. Sebab didikan awalan dia macam Nabi ajarkan, kita yang mencorakkan dia. Dia Yahudi ke, dia Nasrani ke. Jadi make sure didikan solat itu berpunca daripada kita. Ajar dia Fatihah kita, ajar dia mengaji kita, ajar dia alif bata kita, ajar dia ABC kita. Hikmahnya PKP ni, Masya Allah, tabarakallah hikmahnya PKP ni kita dapat ajar macam-macam perkara pada anak. Sebenarnya Allah nak tautkan rasa sayang, bonding kita dengan anak tu makin kualiti, makin tinggi kualiti dia. Apa kita tu.
Jadi cuba kita usaha untuk mindset kita tanamkan rasa syukur, rasa gembira, rasa seronok, rasa positif untuk terapkan nilai suka nak mengajar anak. Jadi bila anak dapat solution, anak dapat satu situasi dengan cikgu, mengajar dengan cikgu, anak rasa seronok. Anak tak rasa beban dan kita pun sendiri tak rasa beban untuk mengajar anak. Jadi pastikan kita memberi mindset kita dalam tempoh, dalam keadaan yang sihat, yang positif untuk memberi didikan pada anak. Okey, lepas tu bab-bab taharah, kan, bab apa lagi, rukun-rukun bagi pendedahan kepada anak tentang akidah anak. Tentang macam mana anak nak melalui kehidupan, konsep kehidupan. Pada umur macam inilah, ajar anak supaya terapkan konsep-konsep kehidupan. Apa itu konsep kehidupan ibu-ibu? Pertama, ajar anak supaya pastikan tak semua benda tentang qada dan qadar. Tak semua benda yang kita dapat, yang kita terima, yang semua kita minta, kita boleh dapat. Tak semua benda yang kita usahakan, kita boleh nikmati. Faham tak? Jadi pastikan konsep qada dan qadar ini diterapkan dalam nilai didikan kita. Supaya anak ini tak ada konsep yang apa yang aku nak mesti aku dapat. Walaupun aku dah usaha. Maksudnya tak ada nilai yang berserah kepada Allah. Tak ada nilai yang tawakal kepada Allah. Tak ada meletakkan perasaan rasa syukur kepada Allah. Letakkan konsep tak semua yang kita buat, tak semua yang kita harapkan, jangan our expectation, manage our expectation, tak semua apa yang kita harapkan, tak semua yang kita sukakan, yang kita minta, yang kita nak akan dapat. Okay, belajar untuk nilai sabar, belajar untuk rasa nilai syukur dalam kehidupan. Yang kedua, ajar diri sentiasa buat baik walaupun orang tak suka. Kerana kita tak boleh suruh orang suka ke kita. Pasti akan ada orang yang tak suka kita dalam kehidupan. Sedangkan Nabi pun seorang yang perfect, yang maksum, terapkan dalam nilai unsur-unsur sirah. Nabi pun seorang yang maksum pun dibenci ramai orang, apatah kita yang banyak kelemahan ini. Terapkan nilai, sebab jujur saya cerita kepada ibu-ibu kebanyakan pelajar yang berusia dalam lingkungan sekolah rendah ini, dia membina identiti dengan menyatakan diri dia hebat. Dengan menyatakan diri dia kalau kau kasar dengan aku lawan balik. Keganasan, unsur keganasan. Okay? Sebab apa? Sebab mereka dipengaruhi dengan unsur-unsur media, dengan gamer, dengan unsur-unsur bully di sekolah. Jadi kat sini penerapan konsep hidup tu kurang dalam pendidikan anak-anak. Jadi kita sebagai ibulah bertanggungjawab untuk terapkan nilai-nilai ini kepada anak-anak. Ajar anak-anak supaya ada rasa buat baik tanpa harapkan balasan. Buat baik kerana Allah. Buat baik untuk rasa Allah terima apa yang kita buat. Bukan buat baik kerana manusia nak puji kita. Bukan buat baik kerana nak minta penghargaan manusia. Bukan buat baik kerana nak suruh manusia sanjung kita. Konsep ini sebenarnya ramai yang rasa tak penting untuk diterapkan pada anak-anak. Walhal benda inilah sebenarnya mencorak peribadi anak dan membina akhlak yang mulia di sisi anak sampai kebesaran nanti. Jadi pastikan konsep ini, konsep kehidupan yang jelas, yang berkait tentang kita punya fitrah kehidupan diterapkan dalam nilai pendidikan anak kita pada usia yang 7 hingga 14 tahun ini. Okay? Sebab kita ikut kajian daripada Parent Connect Parent Connect Dr. Afida, dia kata apa? Anak-anak yang 7 hingga 14 tahun memang didedahkan dengan gamer dari sudut media sosial yang pelbagai. Betul, kita tak nafikan, kita tak boleh sekat. Sebab benda tu memang dunia mereka. Tetapi dalam masa yang sama, tanpa kita sedar, tanpa pantauan, tanpa rasional akal daripada kita, bila kita tengok, bila anak main, anak main boleh ibu-ibu, tapi dalam masa yang sama perlukan pantauan dan didikan daripada kita. Macam mana? Contohnya dia main benda betul. Pernah tak dia main tu kita pantau, kita tanya dia, apa yang abang main? Apa yang abang tengok? Apa yang abang kuasai tu? Okay. Kalau dia seorang yang selesa, anak yang selesa dengan kita dan kita ni seorang ibu yang insya-Allah memberi keselesaan kepada anak, dia tak akan segan dan tak akan menyekat diri dia untuk bercerita kepada kita. Okay, ibu, abang main benda ni, seronok, dia main galawang-galawang macam ni. Jadi dalam masa yang sama perlu kita tekankan, kalau benda tu tak berjalan ke unsur keganasan, tak pergi ke arah ke unsur keganasan, okey, kita boleh terapkan. Boleh main tapi ada limitasi, ada terhad masa ya. Pastikan
selitkan dalam masa yang sama, selitkan nilai-nilai moral untuk dia rasa benda tu okey, ada undang-undang, ada disiplin diri. Dalam masa yang sama kita mencorak disiplin anak-anak supaya tidak menganggap benda itu sebagai suatu priority. Jelas supaya kita sendiri tak susah di kemudian hari untuk menyekat dan mengekang dia daripada terus fokus kepada benda-benda yang melarah ini. Okey, seterusnya dengan manusia. Bila cakap pasal disiplin, kita berkonsep disiplin ni banyak melibatkan manusia. Betul tak? Hubungan kita, pancul kita di sekolah, pancul kita dengan keadaan sekeliling, ajar anak-anak bagaimana tolerate dengan manusia supaya pastikan bila berhubung dengan manusia itu, anak-anak tak timbulkan dengan sengaja untuk buat dosa dengan manusia. Sebab ajar daripada umur ketika ini, dosa dengan manusia sampai dekat akhirat sekiranya kita tak minta ampun, tak terampun. Apatah lagi mengadu domba, apatah lagi memfitnah, apatah lagi mengumpat mengata, selagi kita tak minta ampun dengan orang yang berkaitan, habis. Jadi kita ajar terap kepada anak-anak supaya benda ini jangan dinilaikan dalam kehidupan kita. Ada disiplin diri supaya jati diri kita ini kuat untuk pastikan kita tak terbawa dalam konsep kehidupan kita ke arah yang tidak sihat. Dari otomatik anak-anak ada jati diri yang dirasa ada kecenderungan untuk laksanakan benda yang negatif, dia akan ingat pada diri sendiri, oh mak aku ajar benda tak betul. Mak aku ajar, biar orang buat. Sampai diri saya sendiri pun, saya pun menitik daripada pengajaran mak saya. Biar orang buat jahat dengan kita, jangan kita buat jahat dengan orang. Betul tak? Pendidikan ibu-ibu dahulu. Macam mana penerapan itu diterapkan. Walaupun benda tu sekadar kata, tapi cukup meresap dan memberi pengajaran kepada kita. Biar orang buat jahat dengan kita, jangan kita buat jahat pada orang. Penting untuk terapkan dalam nilai ini kepada anak-anak. Melalui alam pula, macam mana kita ajar anak-anak dari segi kebersihan, buang sampah dalam tong sampah. Kita ajar anak tentang konsep kendiri diri. Dari segi lepas makan tolong angkat pinggan, pergi basuh. Lepas bangun tidur tolong pergi kemas katil sendiri. Konsep kendiri dengan alam sekitar. Kalau nampak kotor, benda kotor, tolong dengan rela hati, dengan sendiri ambil inisiatif bersihkan sekeliling tanpa disuruh. Benda itu didikkan daripada awal, daripada 0 hingga 6. 0 hingga, saya pernah satu ketika anak saya yang kecil baru setahun lebih. Bila kita didik, bukan nyatakan saya ni didikkan bagus, tidak, sama-sama kita belajar. Kita cuba usaha terapkan, bila nampak sampah memang buang dalam sampah. Bila ada seorang kawan tegur, kan budak tu kecil lagi. Kenapa lah kau nak paksa dia ambil sampah tu? Dia buang sampah datang, kita paksa dia juga angkat sampah tu pergi buang kat tu sampah. Kan kecil lagi. Jadi saya tak berdebat dengan hamba Allah tu. Saya kata tak apalah, ini tanggungjawab saya. Walaupun dia rasa benda tu kejam, walaupun dari 0 hingga 6 tahun saya didikkan itu dirasa kejam, tapi bagi saya sedar apa yang saya lakukan. Jadi saya harap penerapan nilai moral ini, nilai diri ini diterapkan dari segi untuk anak-anak dari segi dalam didikan. Okey, seterusnya. Jadi pada umur ni juga penting untuk ibu-ibu terapkan, beri didikan kepada anak-anak sebab dia sedang melalui fasa baligh. Fasa di mana dia sedang usaha untuk menanggung tanggungjawab dia sendiri. Fasa ini penting didikan ini diterapkan kepada ibu-ibu. Apa itu tanda-tanda baligh? Bagaimana kita nak kenal pasti kita baligh? Bagaimana apa yang kita perlu buat selepas kita baligh? Sebelum, semasa dan selepas. Penting penerapan ini diterapkan pada anak-anak. Bukan diajar sahaja di sekolah ibu-ibu, tapi penting untuk anak-anak yang diterapkan dalam pendidikan di rumah. Lagi-lagi kalau melibatkan anak-anak perempuan yang dah baligh, yang dah datang period. Yang dah datang period. Macam mana ibu nak cuci ni? Macam mana ibu? Sebab saya berdepan dengan pelajar yang minta maaf cakap dah period 2-3 kali, rupa-rupanya tak tahu macam mana nak cuci. Nak cuci period, nak cuci darah period. Buang macam tu saja. Jumpa bila buat pantauan dekat tandas, jumpa pad berdarah lagi. Penuh darah lagi
bersepah-sepah. Jadi kat situ sebenarnya nilai kebersihan kurang diterapkan. Jadi bila kita soal serius kenapa macam ni, menunjukkan bahawa dekat rumah pun benda yang sama berlaku. Jadi kita tak nak salahkan, kita tak nak menuding jari kepada sesiapa. Jadi penting sebenarnya penerapan nilai didikan tentang balir ini perlu diterapkan. Apa yang perlu dibuat, kenapa solat itu perlu diterapkan daripada usia 7 tahun. Sebab terang kepada dia, rasionalkan dia. Kerana dia bakal menanggung dosa pahala dia sendiri, buku amalan dia sendiri. Walaupun dia tak nampak benda tu, tetapi amalan yang kita laksanakan dalam kehidupan itulah yang membantu dia untuk dia rasa kehidupan dia ini adalah satu prioriti untuk dijaga. Okay, lepas tu macam mana dia nak jaga diri dia daripada segi kepentingan untuk dia jaga, bawa diri dia ke depan. Dari segi solat, dari segi pimpinan, dari segi amalan dia. Okay, penerapan daripada ibu ayah sangat penting. Okay, penting untuk jelaskan pada anak-anak bagaimana unsur-unsur balir yang bakal dilalui. Macam mana perubahan-perubahan diri yang bakal dia alami. Dari segi fizikal dia yang perempuan dada, daripada tumbuhnya bulu-bulu dekat anggota badan. Perlu ya ibu-ibu yang terangkan. Perlu. Kenapa? Dan biar anak tu dengan suka untuk meluahkan ibu. Kenapa ada timbul bulu-bulu kat sini, kenapa? Dan penting untuk ibu-ibu meraihkan. Jangan condemn anak sampai anak rasa tak nak cakap dengan ibu-ibu. Tak nak cakap dengan ibu ayah dia sendiri. Sebab benda ni terjadi pada zaman sekarang. Remaja sekarang. Bila remaja kebanyakan yang melalui isu-isu sosial, bila tanya, tak suka mengaitkan ibu ayah dalam isu mereka, dalam problem mereka. Sebab apa? Sebab ibu ayah sendiri tak cuba nak memahami mereka, tak cuba nak mendengar cerita mereka, tak cuba nak mengetahui apa yang mereka rasa. Jadi ibu-ibu tolong raikan walaupun anak ni cerita tentang ada lelaki suka kat dia. Raikan. Sebab benda ni sebenarnya perlu ibu-ibu tahu. Bagaimana lelaki tersebut, apa yang menyebabkan lelaki tersebut suka. Perlu. Jangan kata kau kecil lagi dah gatal nak bercinta. Tapi benda ni berjadi tak? Jadi benda dia berlaku. Jadi itu menjadi punca, menjadi asbab anak-anak rasa ibu-ibu tak mendengar isi hati mereka. Anak ibu-ibu bukan prioriti untuk mereka meluahkan. Bukan tempat selamat untuk mereka bercerita. Bukan tempat yang selesa untuk mereka meluahkan. Jadi kat situ akan rasa apa orang kata akan rasa bonding itu tiada. Jadi ibu-ibu nak pilih yang mana? Nak anakku best friendku ke atau sebaliknya? Jadi daripada kalau betul nakkan anakku best friendku, kenal pasti anak-anak apa yang anak suka, apa yang anak tidak suka, raikan emosi anak-anak, raikan apa yang anak-anak nak cerita, raikan. Kerana kita mengharapkan anak-anak ini menjadi saham sampai ke akhirat. Mudah-mudahan didikan kita memang agak menekan, agak membebankan kan. Bila kita penat, macam saya kata tadi, bila kita penat, kita kena kawal emosi. Kena kenal pasti. Penat, kita maklum kepada anak. Anak pun sedia maklum. Kadang-kadang kita dalam kepenatan, kita tak meluah kepada anak. Tak mencakap pada anak. Dan anak tak boleh tak faham apa yang kita rasa, apa yang kita lalui. Dan kalau kita penat, kita rasa kita perlukan anak-anak perlu kita rasa anak-anak perlu faham, cakap dengan anak. Minta maaf, ibu perlukan masa sedikit. Boleh bagi ibu masa sikit untuk ibu riliskan diri ibu nak rehat sekejap, nanti ibu akan layan adik atau abang semula. Kan? Anak-anak pasti meraihkan kita. Apatah lagi kita dalam memberikan kerakyatan kepada anak-anak. Okey? Jadi tolong ibu-ibu pastikan tanda-tanda baligh, tanggungjawab berkaitan baligh kepada anak-anak diberi pendedahan. Supaya mereka rasa tidak cuci. Nanti tunggu dia. Tidak rasa kan. Jadi tolong bagi pendedahan apa yang mereka lalui itu adalah normal dan bakal mereka lalui pada masa akan datang. Okey, jadi pendedahan awal perlu diterapkan supaya mereka jelas apa proses kehidupan yang bakal mereka lalui pada masa depan. Okey, seterusnya yang macam saya cakap tadi, okey, ini penting untuk saya tekankan. Kenapa? Okey, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang konsep solat?
dan dikatakan tentang konsep ada pukulan. Banyak hadis yang menceritakan berkaitan, hadis sahih yang menceritakan berkaitan tentang hadis ini. Jadi bila berkaitan tentang pukul, kita dah cakap tadi, konsep tahap 2 ini melibatkan konsep disiplin dan tanggungjawab. Bila kita nak create satu disiplin diri, pastinya ada tindakan ataupun ada peneguhan yang bakal kita laksanakan pada anak-anak. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan perkara itu dalam mindset anak-anak, dalam ideologi anak-anak adalah satu benda yang prioriti yang mereka kena utamakan. Bila kita tak letakkan satu mindset prioriti yang perlu diutamakan dalam kehidupan anak-anak, mereka akan menganggap solat itu sambil lelu. Solat itu benda yang remeh, benda yang tak ada kepentingan. Jadi minta maaf ibu-ibu ya, minta maaf bila dibuat di soal selidik, dibuat selian majoriti remaja sekarang, yang melalui pelbagai isu-isu sosial, bila dikaji tentang didikan mereka, tentang background kehidupan mereka, memang hakikat apa yang mereka dapat daripada background keluarga yang kurang dan culas tentang solat menjadi penyumbang utama kepada proses jati diri yang tak cukup hebat untuk mereka depend dengan keadaan sosial yang mereka hadap. Sebab tu mereka mudah terikut, mudah terjebak, mudah terikat dengan aktiviti-aktiviti yang negatif. Jadi pastikan anak-anak kita ini penerapan nilai solat dari terapkan usia 7 tahun. Cukup cantik didikan Islam. Islam 7 tahun. Dalam 7 tahun tu ajar yang sebenar-benarnya supaya tapi dalam keadaan berhikmah. Dari segi bacaan solat, dari segi perbuatan solat, dari segi wudu, dari segi rukun qalbi dia, terapkan. Lepas tu barulah jadikan mereka sebagai peneguhan dulu. Sentiasa ingatkan, repetition ada. Jangan kita mengharap, kita pula sebagai ibu kena kawal kita punya expectation. Jangan bila kita harapkan, kita ajar, terus budak tu terus ikut. No. Kita kena letakkan satu orang kata apa, satu KPI yang mana benda anak ni kita cakap dengan dia ada jadual. Maksudnya kita buat satu didikan yang atraktif, yang menarik supaya anak-anak kita pun bersemangat nak buat. Jangan bagi didikan, saya galakkan ibu-ibu, jangan elakkan daripada bagi didikan dari segi arahan walaupun kita nak mencorakkan disiplin dan tanggungjawab. Usaha untuk pastikan kita attract anak-anak, kita buat aktiviti yang menarik dan menyeronokkan supaya anak-anak rasa apa yang dia buat tu satu benda yang achieve, yang perlu dia capai, yang perlu dia buat supaya supaya endingnya ada penghargaan, ada pujian, ada kata-kata semangat yang dia dapat daripada ibu ayah dia. Jadi laksanakanlah aktiviti tersebut dengan cukup menarik, dengan cukup seronok. Contohnya mungkin ibu-ibu boleh laksanakan jadual kan, ataupun ending daripada jadual tu siapa buat penuh, bagi dia hadiah, bagi dia award. Dan kat situ sebenarnya salah satu benda yang menarik perhatian dia untuk laksanakan solat dengan cukup baik. Okey, lepas tu apa? Saya juga tertarik dengan pukullah mereka. Pukullah mereka sekiranya sampai usia 70 tahun mereka tak laksanakan solat juga. Pukul dalam konsep Islam dia bukan pukul dengan cara mendera. Pertama kena pastikan niat kita betul. Niat waktu nak menghukum tu pastikan niat dan bukan terus pukul ya. Dalam Islam pukullah dimaksudkan ialah dengan cara pertama pastikan diberi peneguhan terlebih dahulu. Peneguhan, ingat pastikan ada tayangan rotan tersebut. Siapa tak, tapi kena ingat satu rule dia, nak rotan kena pastikan pelajar anak tersebut dah usia 10 tahun. Bawah 10 tahun Islam tak benarkan kita merotan. Usia 10 tahun ke atas konsep rotan ini dibenarkan, tetapi ada tempat, ada cara, ada kaedah. Apa maksud dia 10 tahun tetapi bukan terus merotan. Ada pertamanya bagi peneguhan. Peneguhan dulu, ingat bagi arahan. Tak solat nampak rotan tu ada kat dinding tu. Kalau tak buat ibu pukul pakai rotan tu. Maksudnya cakap. Dia tak buat. Yang kedua bagi tarik telinga. Nabi kata tarik telinga dulu. Tarik telinga.
Kedua, tarik telinga. Yang ketiga, tak buat juga, baru laksanakan pukulan. Pukulan tu pula Nabi ajar bukan terus pukul, tetapi ada teknik dan approach dia. Macam mana? Pertama, niat kita. Niat pukul tu untuk apa? Kalau niat untuk mendidik, itu yang Nabi kata. Niat pastikan adalah tujuan untuk mendidik. Dan pastikan ketika pukul itu, emosi kita bukan dalam keadaan marah. Memang Nabi melarang sama sekali kita memukul ketika dalam keadaan kita marah. Haram hukumnya, melarang sama sekali. Jadi pastikan teknik memukul ketika itu kita dalam keadaan yang rasional, yang tenang, yang relax, barulah kita hayungkan pukulan. Dan pukulan itu bukan di tempat-tempat yang tak boleh, yang dilarang, iaitu muka, dada, dan 3 tempat. Tak silap saya, muka, dada, satu lagi saya tak ingat. Okay, muka, dada. Muka memang tak boleh. Muka, kepala, dada. Tak boleh. Tempat yang dilarang untuk dipukul adalah muka, dada dan kepala. Tak boleh pukul anggota ini. Kerana apa? Anggota ini adalah anggota yang yang sangat sensitif dengan pukulan. Okay, Nabi galakkan pukul kat mana? Tapak kaki. Bawah daripada betis. Itu tempat yang sebaiknya dipukul. Okay, dipukul dengan niat untuk mendidik. Dan alatan untuk pukul pun kena pastikan alatan tersebut tidak tajam, tidak ringan dan bersederhana. Maksudnya tidak ada unsur yang mencederakan. Tidak ada unsur bila kita pukul sekali itu terus terbilai. Orang kata tersiat kulit anak lah. Ataupun yang ringan, yang macam apa kata bulu ayam. Bulu ayam bulu tu bukan rotan bulu ayam tu, bulu tu saja. Lah. Maksudnya sesuai dengan didikan, konsep didikan tersebut. Okey? Jadi jelas Jadi bila kita nak terapkan tu pun kena pastikan. Lepas tu yang ketiga. Dia jelas tentang pukulan. Lepas tu saya tertarik dengan pisahkan tempat tidur. Saya pasti pisahkan tempat tidur ni pun satu benda yang, satu usaha yang perlukan dia satu proses yang mana daripada kecil sampailah ke besar kita kena terapkan. Okay, proses memisahkan tempat tidur kalau ikut cara Nabi suruh minta daripada usia 7 tahun dah asingkan tempat tidur. Tapi kalau ikut daripada prosesnya kita ajar daripada kecil. Daripada 1 hingga 2 tahun kita terapkan, kita ajar bagi pendedahan ilmu dulu. Okay, nanti masa umur 3 tahun, mudah besar nanti ya dengan Husna tak boleh tidur dengan ibu lagi. Terangkan pada adik ni, Husna ada bilik sendiri. Okay, nanti ibu belikan katil, ibu belikan alatan bilik sendiri, hias bilik sendiri. Maksudnya bagi pendedahan awal. Okay, lepas tu yang ketiga hingga ke 3-4 tahun dalam proses nak ajar ponti training tu, ajar dia tentang macam mana kepentingannya bilik sendiri untuk mengelak daripada jaga maruah diri, jaga tebalkan rasa malu, untuk dia rasa safety dengan diri sendiri, untuk dia nilai terapan rasa malu tu tebal dalam diri. Jadi bila dah 7 tahun barulah asingkan daripada tidur. Jadi penting untuk pastikan bila dah asingkan daripada tidur, penting untuk ibu-ibu terapkan tentang nilai yang surah An-Nur ayat 58 hingga 59. Didikkan supaya ajar anak-anak yang 7 tahun ke atas, pastikan minta izin nak masuk ke dalam bilik kita dan larang mereka masuk ke dalam bilik kita, lagi-lagi melibatkan 3 waktu ini, iaitu waktu sebelum zuhur, tengah hari, sebelum subuh, tengah hari dan selepas solat isyak. Okay. Dalam surah An-Nur ayat 58 hingga 59, 3 waktu yang Allah Ta'ala minta ibu-ibu ajar anak-anak, larangi masuk ke dalam bilik. Anggap mindsetkan anak-anak, bagi ideologi pada anak-anak bahawa 3 waktu ini adalah waktu yang dilarang masuk ke bilik ibu ayah. Okay, jadi pastikan anak-anak jelas tentang didikan ini. Kerana apa? Pasti mereka akan tanya rasionalnya untuk apa? Supaya mereka jelas bahawa ada ikhtilat walaupun yang ini ibu ayah. Itu itu anak-anak. Ada jaringan supaya ada rasa penjagaan tentang aurat, tentang privasi diri dalam kehidupan. Supaya mereka jelas tentang konsep-konsep itu. Masya Allah, baru sampai tahap 2, banyak lagi ilmu saya nak kongsikan ni.
Tapi dah 9.50, Masya Allah. Tengok masa betul-betul macam bui, okay. Jadi kita sambung lagi konsep tahap 2 ni. Banyak lagi ilmu saya nak kongsi tentang balik-balik ikhtilat, jaga perempuan dan lelaki. Kenapa tak boleh, kenapa ada batasan, kenapa kena jaga benda-benda melibatkan lain jantina, lelaki dan perempuan. Tapi kita sambung pada next episode minggu depan insya-Allah. Okay. Okay, jadi apa yang baik saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa sepanjang perkongsian saya. Ada benda yang mengguriskan hati, mohon maaf zahir dan batin. Saya insan yang lemah, ada banyak kelemahan, banyak keaiban. Apa yang hebat, apa yang baik semua daripada Allah, dan apa yang lemah datang kepada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Sebelum saya tutupi, jom kita aminkan satu doa yang memang saya dapat daripada riwayat Muslim daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita sama-sama aminkan, okay, untuk kebaikan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan pelindung urusanku. Perbaikilah duniaku yang di sana aku hidup. Perbaiki akhiratku yang ke sana akan aku hidup. Jadikanlah kehidupan sebagai penambah segala kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai perhentian dari segala keburukan. Riwayat Muslim, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Rafidah di atas perkongsian itu tadi. Okey, sebelum kita tutup, penceramah nak buka soalan ke macam mana? Private personal boleh tak? Okey, penceramah kata buka soalan boleh diberikan secara personal kepada beliau. Dia terbuka, boleh WhatsApp personal sekejap lagi ataupun esok. Okey. Seterusnya saya menjemput Puan Eva untuk menyampaikan sedikit makluman, info berkenaan program kita. Dipersilakan. Puan Eva cari nak buka mikrofon ke tak jumpa. Jadi janjinya katanya cinta dan setia katanya cinta dan setia bila ku dengar Tidak memang share. Okey. jadi janjinya katanya ku dengar jadi janjinya katanya. Okay, ini memang nak promosi untuk masuk slot dalam slot masjid. Okey. Nak terus Siti dulu ke macam mana Kak Eva nak cakap dulu ke? Kak Eva. Kak Eva Siti dulu. Dia kata Siti dulu dia kata. Oh. Okey, baik. Okey, ini adalah perkongsian. Kak Eva ke Siti? Siti Okay, Siti dulu. Nak kongsikan satu perkongsian, satu video daripada rakan jiran kita yang sangat kreatif, yang memberi banyak input sebenarnya kepada kita tentang bagaimana kita usaha kita untuk memberi jariah, memberi usaha dalam mengumpulkan dana pembangunan masjid. Okay, walaupun nampak benda ni santai, benda ni hiburan, tapi banyak input sebenarnya terselit daripada video ini yang boleh kita fikirkan bersama bagaimana usaha kita untuk sama-sama mencari dana yang kita rasa kita buat simple saja, tapi impactnya yang kita nak sebenarnya, impact yang boleh memberi kesedaran kepada masyarakat sekeliling tentang peranan kita bagi membangunkan rumah Allah ini. Okay, macam saya kata tadi, hashtag Masjid TSS untuk semua. Okay, jom kita tengok satu hasil daripada perkongsian rakan jiranita kita yang sangat kreatif, dan kami berterima kasih sangat-sangat kerana usahanya ini supaya perkongsian ini mampu beri input kepada semua. Okay, dipersilakan untuk menontonnya. Bila ku dengar jadi janjinya katanya cinta dan seteguh atau kemana yang perempuan berdiri. Oh ini dia. Ayo. Ih, kenapa jatuh kamu itu?
Okey Kak Ifah, sekian daripada perkongsian daripada Kak Nurul SK11 berkaitan tentang usaha dia untuk memberi kesedaran kepada kita semua bagaimana input yang datang daripada video ini adalah bagaimana usaha kita mementingkan duniawi, material dalam memberi macam kita seolah-olah macam dalam memberi macam untuk mengeluarkan saham kita sebenarnya di sana. Jadi sebenarnya saluran kita banyak. Kita punya peranan sebenarnya banyak tanpa kita sedar, walaupun benda tu simple, benda tu kecil tapi impactnya kita nak, sebab Allah tak tengok kepada bagaimana besarnya ganjaran kita, tapi Allah nak tengok usaha kita yang Allah nak tengok. Jadi saya harap semua buka celik mata, celik hati dalam beri usaha yang sebaik mungkin untuk kita sama-sama bangunkan rumah Allah, insya-Allah. Okay, terima kasih daripada saya. Okey, terima kasih, sangat menarik video tu Kak Nurul buat. Nurul buat. Tanya Nurul. Boleh kongsi secara apa dekat lain grup Jeranita tu. Hantar je kat grup. Okey, macam mana Puan Eva? Teruskan Kak. Teruskan Kak Eva. Mana dia? Macam dah hilang Sekejap. Ada tak Kak Ifah? Puan Eva macam dah terkeluar ke? Malam ni lain tak membantu lah Ada tak? Puan Eva terkeluar. Okay, macam mana kita nak tunggu dia ke? Boleh buka mic? Rasanya Puan Eva dah terkeluar ni. Cuba WhatsApp dia saya. Handphone mati pula. Okay, ada. Puan Eva ada. Okay, tu dia. Kak Eva, mikrofon boleh on tak Kak Eva? Okay, sekejap, bantuan telah tiba. Mikrofon tu tidak unmute. Terima kasih. Sementara tu ucapkanlah terima kasih pada semua yang sudi menyertai program malam ini. Tadi saya tengok view cecah seramai 55 orang. Ada yang keluar masuk mungkin kerana masalah lain ataupun masalah hal-hal keluarga. Okey, terima kasih banyak. Okey, Puan Eva masih belum lagi okey. Ataupun nak buka soalan? Okey. Sementara tu boleh juga kalau buka soalan. Penceramah kita boleh sedia tu boleh jawab. Siapa-siapa je nak tanya soalan. Tak ada. Dia alu-alukan, saya terbuka untuk siapa saja untuk beri soalan. Rasa kalau segan, PM personal lah. Dan kita kongsi insyaAllah pada sesi ke depan Kak Ifah okey tak tu? Tengok dia ada lagi tapi mungkin masalah mikrofon je ke? Dia tak jumpa button. Button. Ada Kak Ifah ada ni. Ada. Allahu Akbar. Cuba tengok WhatsApp. Fida boleh tengok WhatsApp tak? Sebab saya punya handphone dah mati. Kak Ifah tengah typing. Okay. Kita teruskan, okay. Baik, saya teruskan. Okay, daripada perkongsian Alhamdulillah. Okay, ini usaha yang kita rasa kecil saja. Okay, betul tak? Contohnya promosi. Okay, boleh tak? Okay, Kak Ifah dah okay. Okay, teruskan Kak. Sekejap. Okay dah. Okay. Minta maaf kita punya technician lambat sikit. Okay, tak tahu kenapa dia jadi troubleshoot pula. Okay, perkongsian pada apa yang video yang kita tayangkan tadi tu merupakan salah satu usaha daripada biro kami lah, Masjid Jeranita, untuk kita
buat promosi ni untuk lebih santai lagi. Jadi salah satunya adalah kita dah approach artis-artis dalam kita punya taman ni, artis-artis ni untuk bantu kita buat promosi dengan lebih santai. Kalau kita orang selalu bagi macam poster dan ayat-ayat tu macam biasa kan. Kali ni kita nak suntik satu benda elemen baru lah. Jadi kalau mungkin akan datang, insyaAllah akan ada lagi ramai lagi artis-artis yang kita akan jemput. Dan mungkin anda yang berada dalam majlis kita pada hari ini ataupun lagi sangat-sangat kita galakkan kalau sesiapa yang nak buat dan boleh bagi saja pada kita akan tayangkan. InsyaAllah tayangan ni dalaman sajalah. Tapi kalau kita nak buka pada mana-mana yang sesuai, insyaAllah kita akan ketengahkan lah macam tu. Okay. Dan Alhamdulillah pada macam hari ni, hari Jumaat ni kita dah buat perkongsian macam biasa kan, perkongsian untuk hari Jumaat. Dan Alhamdulillah kita dapat feedback yang hari ni punya feedback. Alhamdulillah feedback yang sangat-sangat baik lah. Contoh kata macam yang tadi tu, ini adalah feedback daripada saya dan Siti sendiri. Kita belum kumpul lagi dengan orang lain. Orang lain mesti ada punya kan, tapi dia tak share lah. Tapi ini daripada saya dan Siti sekali. Contoh kata macam, yang ni Siti punya lah kan. Macam saya punya ni adalah orang-orang besar juga sebenarnya. Adalah macam business person, macam Huda Selamat ni adalah kawan sekolah, pemilik bridal yang ada connection dengan artis-artis. Dia banyak buat event untuk artis-artis kan. Dan seorang lagi, kalau perasan tadi Ena Yaninor, kita punya founder di Zandra. So Alhamdulillah bila bagi pada grup tu, mereka ni yang terus bertanya macam tu kan. Untuk bersedekah. Kita tak kisahlah berapa pun amount yang akan diberikan, tapi kita dapat tarik orang-orang macam ni. Alhamdulillah macam ni yang insyaAllah adalah rezeki kita lah kan. Dan sebab itulah kita sangat tekankan dan sangat-sangat berharap dengan perkongsian melalui WhatsApp saja ataupun channel-channel yang ada yang lain. Kita ada YouTube, ada Instagram, Facebook dan macam-macam lagi tu. Okay, kita kongsi semuanya, kita ajak orang untuk like, komen dan share. Dan dengan usaha-usaha ni kita akan, insyaAllah kita akan nampak hasilnya. Ada orang rasa macam share je kan, kadang-kadang dia macam malu juga. Tiap-tiap minggu nak share dengan kawan-kawan macam rasa malu juga. Tapi sebenarnya kalau kita tak buat, kita tak tahu dan tak tahu hasilnya. Dan kalau kita tak buat, kita rugi sebenarnya. Kita rugi untuk diri kita dan kita rugi untuk komuniti kita. So buatlah. Kita share sebanyak yang boleh. Kalau nak approach individu-individu yang macam influencer ke ataupun orang-orang yang ada berniaga ke macam tu kan, boleh approach lah. Dan kalau perlukan dokumen-dokumen yang sokongan, insyaAllah pihak masjid akan usahakan lah. Kita akan usahakan untuk bagi surat dan bagi proposal ataupun apa-apa saja yang berkaitan. Dan kami juga buka kalau ada cadangan ataupun kalau ada sesiapa yang rasa dia boleh untuk bantu. Contoh kata dia boleh untuk bagi ceramah macam Siti. Kita pun sebenarnya memang mencari. Macam untuk slot anakku, best friendku ni, kita ada 4 slot. Jadi sekarang dah 2 slot, tinggal lagi 2 slot dan kami mencari lagi topik apa yang kami nak ketengahkan selepas ni. Dan kalau boleh kita nak feedback daripada orang ramai lah, sebab kita nak berkongsi ilmu. So ilmu apa yang kita nak tu. Jadi minta ramai untuk sharekan idea. Nak topik apa, dan kalau rasa macam ada tauliah dalam apa-apa bidang yang berkaitan, contohnya boleh mengajar agama ataupun boleh mengajar bahagian kesihatan. Mungkin ada antara kita yang lulusan bahagian kesihatan makanan ke atau nak buat perkongsian macam tu, boleh PM saya, boleh PM Siti ataupun tim sendiri. InsyaAllah kita akan susun lah kita punya jadual untuk perkongsian pilotak kita. Okay, apa-apa yang perlu, apa-apa saja yang cadangan boleh sampaikanlah pada kita. Okay, terima kasih semua yang datang.
Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Eva atas perkongsian info itu tadi. Okey, baik. Betul, kita lah kena yang bersama-sama membangunkan masjid ni insya-Allah. Baik, untuk makluman anda jiran-jiran juga, semua aktiviti yang berlangsung untuk pembinaan Masjid Taman Center Senai ni akan dikompilkan pada satu buletin yang akan keluar pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi di situ anda semua akan boleh tengoklah semua aktiviti-aktiviti yang telah pihak AJK laksanakan. Jadi wang sumbangan anda semua tu telah dikeluarkan sedikit untuk aktiviti pengurusan, anda akan nampak lah. Jadi jika tiada kewangan memang sebenarnya tak boleh nak laksanakan pengurusan untuk mengumpul dana tersebut. Jadi insyaAllah kita tunggu sama-sama tunggu buletin tu keluar. Jadi kita nampak apa yang pihak AJK buat. Jadi nampak jelas lah sebenarnya usaha pihak Ahli Luar Kuasa ni memang bersungguh-sungguh untuk menjadikan masjid kita tersergam indah insya-Allah. Kalau dapat cepat lagi kita suka kan, menunjukkan kita kesatuan kita lah sesama masyarakat di sini. Okey, baiklah, nampaknya terlebih 7 minit tapi tak apalah kan. Okey, tapi sebab ada masalah tadi. Okey, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semua jiran-jiran yang menyertai, yang menyokong viewers kita tadi 55 orang, alhamdulillah. InsyaAllah minggu depan akan bertambah lagi. Dan sama-samalah kita doakan semua urusan dipermudahkan, semua hajat kita untuk membina rumah Allah ini dipermudahkan insya-Allah. Okey, jika ada apa-apa tadi Puan Eva berkata kalau ada apa-apa nak sumbang idea, siapa yang ada tauliah tu memang kami ulu-ulukan, bolehlah hubungi kami sambil berjariah kan. Jadi sambil tu kita membuat perkongsian. Video ini semua akan di-upload dalam video YouTube. Boleh tengok semula dan boleh tunjuk kat kawan-kawan. Maknanya memang serius lah kita kumpulkan dana ni untuk pembinaan masjid.